Saya tak boleh nak push. Tak tahu tiba-tiba hilang suara. Apapun sebut tentang fadilatul Quran, kemuliaan Al-Quran, tuan-tuan. Al-Quran yarfa'u bihi aqwam, yadha'u bihi aqwam. Quran ini akan angkat derajat kita, tuan-tuan. Saya tak lupa salah satu dulu saya cerita lah. Dia kata jiran dia kata dekat ayah saya tu duk hantar kari mengaji Quran, mengaji agama tu, nanti besar esok nak makan apa. Anak dia semua hantar sekolah akademi luar negara lah, pergi ke UL, pergi semua, pergi USA, pergi belajar kat UK, semua balik semua. Saya ingat kata-kata arwah ayah saya. Dia kata nak makan apa kalau belajar sekolah agama, belajar ke tahfiz sebagainya. Sekarang ni saya dah lalui dah, tuan-tuan. Pergi mana-mana majlis, masjid, ke buat event apa, dia orang tanya saya lagi-lagi kat Kuala Lumpur. Kan orang kaya ramai kat sana, Datuk Seri, Tan Sri, semua umur besar sana, umur 6 juta, 8 juta. Kalau buat majlis, saya pergi, Ustaz, nak makan apa? Semua menu ni untuk Ustaz. Ustaz pilih nasi mandi, nasi kapsa, nasi tak mandi, semua ada. Saya kata betul istimewanya saya. Rupanya inilah ahli Quran. Tanya anak-anak tahfiz kita yang belajar tahfiz, adakah mereka pernah lapar? Tak ada. Rezeki sentiasa ada. Maka tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebagai ayah dan ibu tak terlambat lagi untuk kita mempelajari ilmu Al-Quran. Lidah kita sebenarnya tak keras. Saya sambung yang tadi, yang keras itu adalah hati kita. Tangguh-tangguh daripada usia muda sampai sekarang ni tak nak belajar. Ayah ibu masih lagi ada peluang untuk kita nak belajar ilmu agama dan nak belajar Al-Quran. Dengan syarat, pasang niat, aku nak belajar ya Allah, maka tuan-tuan akan baca Quran seperti orang Arab. Saya pernah ada pakcik seorang, dia kata, Ustaz, saya ni zero Ustaz. Nangis-nangis jumpa dengan saya. Saya kata, Abang Haji, jangan sedih. Abang Haji sihat kan? Sihat Ustaz. Tapi saya rasa macam dah terlambat. Saya tak pandai ngaji Ustaz. Saya kata, Abang Haji, sekarang ni kat mana? Level Abang Haji boleh baca surah ni. Dia baca pun tak berapa nak pandai sangat. Bila suruh baca ayat-ayat yang seperti ayat yang ayat muqaddimah surah ni, Alif Lam Mim, Hamim, Yasin. Saya kata, Abang Haji cuba baca sikit. Dia nak baca tak boleh. Dia baca Yasa macam tu. Yasin, Abang Haji. Oh Yasin. Oh, saja nak teh Ustaz. Dia kata nak teh saya pula. Rupanya Abang Haji tu tak tahu tentang mana punya tak tahu lagi. Saya pilih pula surah lain pula yang ada Alif Lam Mim Ra. Saya kata, Abang Haji tu baca ni, Abang Haji. Saja nak teh Abang Haji. Dia baca Al-Mari, Al-Mari, Alif Lam Mim Ra, Al-Mari. Itu di mana ada baris dia. Saya kata, Abang Haji, kalau macam ni rupanya Abang Haji main-main ke? Ustaz, jujur saya cakap Ustaz, saya tak pandai Ustaz. Saya dengar ada tapi saya tak pandai ngaji. Dah terlewatkan saya Ustaz? Tak terlewat. Maka dia belajar daripada Iqra sehingga sampai kelas 5, 6, 7 sebagainya. Sekarang ni Abang Haji itu dah Masya Allah. Kalau jadi imam, Allah Ta'ala bagi pada dia anugerah suara. Dia dibaca Quran pun sedang dengar. Jumpa dengan Ustaz, terima kasih Ustaz Karim tunjuk ajar saya. Kalau tak, saya ni dah entah mana dah saya ni. Nak cerita pada tuan-tuan, masih diberi peluang untuk kita ni boleh mengaji lagi. So jangan lambatkan keadaan ini. Kita boleh belajar melalui online, boleh belajar dengan guru ni. Kalau kita malu nak pergi menghadap tok guru sekarang, zaman sekarang ni tok guru mencari tuan-tuan. Saya bukan tok guru ya, tapi saya datang pada Shah Alam nak jumpa dengan tuan-tuan. Orang dulu nak belajar ilmu, orang sampah pergi ke Shah Alam contoh, tapi tak ada. Sekarang ni zaman mudah, sejam setengah sampai. Saya tak ada masalah nak cerita pada tuan-tuan. Zaman yang cukup mudah. Kalau orang dulu bangkit tengok kita, dia tak percaya kita buat kerja apa ni. Cakap telefon ni, kadang-kadang kita ni mak duduk kat Mekah, mak kat Mekah ni depan tengah tawaf ni. Assalamualaikum mak. Ya Allah, bestnya mak tengah tawaf kan. Ya Allah, ya Allah, cuba sikit Kaabah. Ya Allah, mudah. Zaman mudah. Dulu, saya ingat masa saya belajar kat Mesir dulu, kalau hantar tip kan, Assalamualaikum Umi,
Dah 3 minggu tak makan ni. Makan Maggi je Umi. Rindu tak ada duit Umi, biar siswa tak keluar. 2 bulan, sebulan. Tangisan yang saya nangis hari ni sebulan sampai ke Malaysia. Sebulan. Mak pula hantar pula kat kita, balas balik. Tengok dengar, hantar balik. Mak pun sama ni. Nak buat nak motong pun tak boleh ni. Orang tua dulu cerita lama ni. Orang tua dulu nak mak pun tak ada duit ni sekarang ni. Nangis semua. Lepas sebulan baru sampai. Tengok mak tak tik tak sampai lagi, mak nak meninggal. Tak mari lagi tik mak meninggal. Nak cerita pun betapa susah zaman dahulu. Saya rasa ayah ibu dah mengalami benda macam ni, tuan-tuan. Kita yang ada sekarang ni zaman yang cukup canggih. Kalau kita tak guna apa yang kita ada dari sekarang ni, kita termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Sebab sekarang ni bukan lidah lebih tajam pada pedang. Sekarang ni jari lebih tajam pada pedang. Bahaya tak? Mulut duduk diam, tapi tangan tak jalan. Maki, hamun, mengata, membawang. Yang bawang ini mahal harga ni. Banyak orang membawang. Macam-macam cerita tuan-tuan. Tetapi kalau kita pandai guna smartphone ini, senang kita masuk syurga Allah Ta'ala. So tuan-tuan, ada setengah orang kata jangan hampir dengan smartphone sekarang ni, akan merosakkan akhlak kita. Tapi tergantung kepada kita sebenarnya tuan-tuan. So ayah ibu, jangan serahkan 100% pada anak kita handphone. Ya, kadang-kadang ibu ni mana bising dengan anak-anak, beli handphone seorang-seorang. Last sekali, akhlak, moral anak-anak kita duduk satu meja dengan kita makan, tetapi dia punya budaya dia jauh beza dengan kita. Jadi saya pesan kepada ayah dan ibu, tolong pantau anak-anak kita. Walaupun di rumah tak keluar mana, anak saya baik orang dia ustaz, tak keluar rumah. Sekarang ni dalam bilik, apa yang dia buat kita tak tahu. Sekarang ni kan, dulu TikTok, video call, semua boleh buat sekarang ni. Kadang-kadang tak pakai tudung, kadang-kadang kita ni terpaksa buat. Sebab apa? Sebab Yahudi, walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka ni akan serang kita. Tak serang melalui perang, dia akan serang kita melalui internet, melalui udara, melalui bawah tanah dan sebagainya. Tuan-tuan, berhati-hati atas sekarang ni. Kita kena pantau anak-anak kita. Sebelum saya lupa tentang kelebihan Al-Quran, Allah Ta'ala berikan kepada saya, nak cerita pada tuan-tuan, bila kita ni belajar sikit tentang Quran. Saya tak kata saya hebat, tetapi bila saya sentiasa nak berguru je dengan Quran, nak je mengaji Quran. Waktu saya belajar ke universiti, salah satu anak Melayu yang baca Quran dalam majlis diraja ketika itu King Abdullah. Sekarang ni King Salman. Saya pernah baca waktu King Salman sekarang ni, dulu dia gubernur di ibu negara Riyadh. Ustaz pernah baca, saya pernah baca Quran dalam majlis-majlis diraja. Saya kata, macam mana saya boleh duduk kat sini sedangkan saya ni anak Melayu pure, bukan keturunan Arab, bukan keturunan orang kaya, bukan keturunan yang hebat. Tetapi kenapa saya berada dalam suasana di sekeliling dengan menteri orang Arab ni? Semua hidung Masya Allah macam ni. Kita seorang hidung kemik ke tengah duduk kan. Saya rasa padahal dia ingat saya ni orang Arab. Abdul Karim, Syekh Abdul Karim, kau hal? Halo Allah khair, alhamdulillah, Masya Allah. Wallah khairat jamilah. Bacaan kamu sangat baik ya Allah. Makin luas. Masa tu saya ingat tak nak balik dah. Tak nak balik dah keadaan kata saya nak duduk kat Riyadh lah. Sebab apa? Rasa sangat mulia kita boleh duduk dengan orang-orang. Bila saya balik Malaysia tuan-tuan, demi Allah tuan-tuan, rutin lebih kurang sama. Sebab apa? Inilah yang kita kata Al-Quran. Bukan saya pandai sangat, bukan saya hafiz Quran yang hebat, bukan saya orang yang keturunan yang hebat, tetapi sedikit Allah Ta'ala bagi pada kita dengan Al-Quran. Betul Allah Ta'ala angkat darjat kita. Baru dunia, akhirat tak kira lagi. Ke dalam hadis Rasulullah SAW,
bacalah kamu, ratillah kamu, baca dengan cara yang baik seperti mana kamu baca di dunia dulu. Fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'uha aw kama qala, dan kedudukan kita ni sebanyak mana kita membaca Al-Quran, sebanyak mana kita memuliakan Al-Quran. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Beza antara orang baca satu juzuk sehari, antara orang baca 2 muka surat sehari. Beza antara orang baca 5 juzuk sehari dengan orang baca satu Quran sehari. Subhanallah tuan-tuan. Jadi di sini kita tengok baliklah tepuk dada masing-masing. Di manakah saya bersama dengan Quran? Sekiranya kalau kita masih lemah lagi, masih diberi usia, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Jadi sebaik-baik orang di sisi Allah ialah orang yang makin berumur, makin dekat dengan Allah. Saya pun makin berumur tuan-tuan. Ya, umur saya sekarang ni 43. Bulan Mac ni 44. Tak boleh nak bohong dah. Patah balik situ pun 44. Patah balik sekarang ni boleh bohong lagi. Kalau orang tanya ustaz, umur berapa sekarang ni? 34. Rasa macam kemarin je umur saya 34. Tak percaya ke bertanya ayah ibu. Berasa beza tak antara kita dengan umur kita 10 tahun, 20 tahun? Tak terasa. Tak terasa. Sebab apa? Subhanallah, di akhir zaman, setahun seperti sebulan. Sebulan seperti seminggu. Seminggu seperti satu hari. Satu hari seperti 1 jam. Tak percaya, cuba tengok sekarang ni. Pejam macam ni dah gelap dah. Saya baru cakap tadi je, dah azan isyak dah. Sekejap rasa. Masa terlalu cepat. Tuan-tuan, sekiranya kalau kita tidak ada pengisian rohani kita dengan zikrullah, selawat pada baginda, azkar sabah wal masa, apa sahaja yang mendekatkan kita dengan Allah, maka usia kita akan pergi macam tu sahaja. Dan ingat tuan-tuan, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila datang ajal seseorang tuan-tuan, kita tengok baliklah ramai yang di kalangan kita yang uji dengan COVID-19, yang ditidurkan meninggal dunia, yang kena hari ini besok meninggal, yang duduk sebulan ke hospital meninggal. Saya pun pernah kena dulu COVID tuan-tuan sebelum vaksin. Ini nak cerita, jangan takut pula. Ramai yang sekarang ni kalau jumpa kawan-kawan yang first dulu, kalau sebut kata dah kena, atau kira macam orang boycott lah kita. Saya ingat lagi, sebab saya duduk kat quarters kaki tangan imam. Dia bagi rumah banglo untuk imam. Jadi kita duduk kat situ, imam-imam lain semua, pegawai semua. Saya balik daripada hospital Sungai Buloh. Ini saya nak cerita sikit pada tuan pengalaman ya. Ketika itu sebelum COVID-19 pula, sebelum vaksin, saya nak exercise depan rumah saya, nak pusing dengan isteri saya, dengan anak saya. Exercise, lalu orang pertama ramai makhluk manusia ada yang sendiri dekat quarters tu. Pusingan yang kedua kosong. Takut. Dia orang takut, nampak. Pakai lari takut. Sekarang ni dah biasa tuan-tuan. Sekarang ni dah jumpa dengan kawan-kawan. Kau dah kenal ke? Berapa kali dah? Aku 2, kau? Aku 3. Dah biasa tuan-tuan. Nak cerita kata Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita untuk kita hidup semula. Tuan-tuan, saya ni antara mati dan hidup. Ya, stage 4 kot, duduk kat hospital Sungai Buloh, tak boleh bernafas. Saya tak merokok, saya tak ada asma tuan-tuan, tapi COVID-19 ini memang benar. So nasib masing-masing lah, mengikut antibody masing-masing. Kalau antibody ini tak kuat, tak berapa sesuai dengan ubat dan apa sahaja, maka itulah ajal kita. Tetapi masih lagi alhamdulillah, setelah saya kenal 2020, sekarang ni 2022 dah 2 tahun lebih dah, makin sihat, makin bulat. Maknanya alhamdulillah. Dengan izin Allah dan barakah doa Tuan Haji, barakah doa yang tengok kat TV selalu. Semoga ustaz yang azan dan menara tu sihat walafiat. Ya Allah, ya Allah, selamat saya alhamdulillah. Ramai anak murid saya mendoakan saya alhamdulillah. Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah, kita dalam hidup ni buat kebaikan, tinggalkan kebaikan. Saya kata saya dah habis dah. Bayangkan selalu tengok dekat TV orang angkat beg, ambulan mari ambil pergi ke hospital. Betul tak? Tengok kat TV. Hari ni giliran saya. Ni tak boleh bernafas ni. Hak ni tak bernafas tuan-tuan. Saya kata, pergi kita kembali dah kau Karim. Inilah hari terakhir kamu Karim. Walaupun kamu imam ke siapakah, memang kamu tetap insan yang biasa. Jangan duk sombong, jangan duk ego. Ketika itu saya rasa diri saya ni tak tahu nak cakap apa. Sampai ke hospital, dia orang kan nak layan kita, imam bersama pasal kes tu banyak. Tapi ketika itu taklah banyak sangat. Selepas tu dia datang yang vaksin dan sebagainya yang ramai. So tuan-tuan rahmati Allah, Allah Ta'ala masih sayang di kita ni. Kita ni termasuk golongan-golongan yang
terselamat. Dan insyaAllah selamat sehingga akhir hayat kita. Yang penting kita mati dengan keadaan qaul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan husnul khatimah. Jadi itu sahaja pesanan saya. Sebelum saya lupa, saya menekankan tentang beberapa poin. Pertama, kembali ke jalan Allah, segera kembali ke jalan Allah. Peluang kedua untuk kita beribadah, untuk kita mengaji Al-Quran. Tuan-tuan, kalau kita takut nak mengaji Quran, tak ada dah di akhirat kelak nanti untuk nak bagi saham kepada kita, nak bagi syafaat kepada kita, melainkan Al-Quran. Saya sebut hadis tadi, syafi'an li ashabi yawmal qiyamati, syafi'an li ashabi iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an. Baca kita Al-Quran, amalkan Al-Quran, insya-Allah. Hiaskan, saya selalu ingat, hiaskan kubur kita dengan zikrullah dan amal saleh serta dengan rajin membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kubur kita tu ada nur, ada cahaya. Ni kita dah sibuk nak hiaskan rumah. Bila kita mati besok, anak-anak kita akan jaga rumah tu sebulan 2 bulan. Lepas tu dia balik dah rumah dia. Dia pun ada rumah juga dekat lorong bapa ke sana. Kamu duduk dah rumah mak ni. Rumah mak design lama. Kita punya penat buat rumah. Nah, sekali rumah besar kita macam tu sahaja, kita pergi duduk rumah kita yang akan hidup di sana lagi lama lagi daripada kita hidup atas muka bumi ni. Tuan-tuan, sudahkah hiaskan kubur kita dengan amal saleh atau belum lagi? Ini sama-sama kita muhasabah. Saya sebut tadi tentang mati. Fa idza jaa ajaluhu, kalau datang ajal tak boleh nak lambat, tak boleh nak cepat. Malakul maut akan datang. Walaupun kita baru dapat cucu, walaupun kita baru dapat anak saudara, tak tengok lagi ni, baru nak siap nak pergi tengok esok. Tengok-tengok malam ni dah kita kembali ke jalan Allah. Saya ingat arwah ayah saya, baru nak tengok anak saya meninggal, tak sempat nak tengok anak saya. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, soal mati ini adalah benar. Giliran kita yang belum sampai lagi. Ya, mati itu tetap macam saya ingat istilah orang Melayu kata apa? Rumah kata pergi, kubur kata mari. Betul tak? Saya belajar lama ni. Rumah kata pergi, kubur kata mari. Betul tak? Betul kan? Sebab saya ni software bahasa Arab. Ni boleh cakap tanpa skrip ni kira satu rahmat tuan-tuan. Dulu saya datang dulu, Abang Haji minta saya cakap terjemahan sahaja. Boleh terjemah sikit-sikit, pelak-pelak lagi. Tak pandai sangat, tetapi bila kita ada usaha dalam hidup kita nak pandai bahasa Melayu, saya cakap, ya Allah, bagilah kelancaran untuk saya ni berbicara dengan bahasa Melayu, bahasa tuling saya, bahasa asal saya. Tapi sebab apa? Sebab saya membesarkan saya cakap Arab saja. Alhamdulillah, kini dia boleh cakap. Kalau setakat kata 2 jam, 3 jam dalam masa itu, baru bakal dengan Quran, dah masuk tajwid lagi. Saya rasa sampai Pulau Belah pun boleh. Tapi dia janji setakat ni sahaja, kepanjang lebar tak boleh. So, terima kasih yang membawa anak-anak. Mana anak-anak? Anak-anak, Assalamualaikum. Nampak nampak? Okey. Anak-anak, nanti balik rumah, buka YouTube, tengok Open Ipin Ikram lah. Ustaz sekarang ni dah jadi pelakon dah. Pelakon dalam kartun Open Ipin Ikram. Kalau tuan-puan buka YouTube, saya ada episod saya sendiri dengan lukisan sama semuka. Saya betul lah ya. Nak cerita pada tuan-puan, memang setiap impian kita tuan-puan, dia akan tercapai jadi kenyataan suatu hari nanti. Dulu masa usia saya kecil dekat Mekah, minat jadi muazzin, jadi imam, boleh jadi muazzin dan imam. Masya-Allah. Lepas tu saya mimpi 5 tahun lepas, 4 tahun lepas, saya mimpi jumpa dengan Upin Ipin. Pasal selalu dah tengok Upin Ipin anak saya tu petang-petang, saya terbawa-bawa dalam mimpi saya jumpa Upin Ipin. Saya cerita kat isteri saya, yang Bapa jumpa Upin Ipin dalam mimpi. Bapa ni, dia panggil Bapa. Bapa ni tu, jangan cerita kat orang malu je. Kenapa? Orang mimpi lah, mimpi dia. Sikit mimpi Upin Ipin. Ya, mimpi Upin Ipin. Tapi hasil dia tu, Bapa ajak Upin Ipin mari mengaji Quran. Jadi saya jumpa dengan bos. Sebelum saya jumpa dengan bos Upin Ipin, kebetulan esok lusa saya nak pergi umrah. Demi Allah tuan-tuan, dia bangga apa? Ya Allah, hamba-Mu ini ya Allah ada hajat ya Allah untuk nak mengajar dalam Upin Ipin ya Allah, nak bagi anak-anak kita ni pandai ngaji Quran ya Allah. Balik jumpa dengan bos, bos mesyuarat dengan isteri dia, dengan kaki tangan Upin Ipin les bapak. Lusa telefon ke saya, Ustaz, bawa baju jubah semua, Ustaz nak pelakon macam mana, kami dah sedia kameraman semua. Mak, saya kata betul lah, muka aku akan jadi kartun.
Jadi kartun semua tuan-tuan. Saya dah fikir dulu kan, saya tengok apa ni, Aziz Sattar, Allahyarham Aziz Sattar dikartunkan, Alif Syukri dikartunkan, beberapa orang saya kata kalau muka saya dikartunkan macam mana. Rupanya tuan-tuan, balik Allah Ta'ala makbul doa saya. Sekarang ni Masya Allah, kalau pergi kat Indonesia, saya pergi sampai sana, sampai dekat airport je pakai baju biasa, dia orang kenal. Ini kayanya gurunya Filipin ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini gurunya Filipin ya. Ya Allah, gurunya Filipin. Bisakah aku mau foto? Bisakah? Ya Allah, kagum ya Allah dengan Filipin. Filipin tak yang benar tak wujud. Dua orang mana ada kartun ni. Yang suara sahaja ada nak Sheila tu. Tapi macam saya ni real ada yang betul. Ya Allah, dekat sana jubah saya ni nasib baik tak koyak ni. Iya, mau foto, iya, tarik sana, tarik sini. Nak cerita kepada tuan-tuan, asbab Al-Quran. Saya zero tuan-tuan, tak ada apa benda. Tapi bila saya buat dakwah, saya nak bagi anak-anak cucu kita pandai ngaji Quran, dah dakwah saya tersebar bagi ke Indonesia, Singapura. Tak percaya, cuba buka YouTube, tengok azan Filipin. Tak banyak view dia, 117 juta macam tu lah. Ustaz tu. Nak cerita mula daripada zero mimpi saja, tapi boleh tarik anak muda boleh ngaji Quran, pada duk main tromai, duk lawan dan sebagainya. Ramai anak-anak sekarang ni pandai ngaji dah. Tak erti tajwid pun tapi dia ikut kita. Kita dengar. Qul a'udzu bi rabbin nas. Pimpin pula dengan geng dia. Qul a'udzu bi rabbin nas. Ikut saya. Jenuh nak mengajar masa syuting tu. Tapi nak cerita tuan-tuan, bila macam ni, satu perkara nak cerita kepada tuan, satu benda je. Setiap impian kita ayah dan ibu akan jadi kenyataan suatu hari nanti. Follow up dengan doa saja. Kalau nak anak kita jadi imam, walaupun kita bukan imam, nak anak kita jadi ustaz, ustazah, walaupun kita ni engineer, boleh insya-Allah follow up dengan doa. Jadi saya yakin ini doa berkat doa pada ibu bapa saya dan doa saudara mara saya daripada kenalan-kenalan semua, maka Allah Ta'ala berkati kita dan keluarga kita. Itu sahaja cukuplah pada malam ini. Yang baik dari Allah, yang maha dan nafsu dan syaitan, kembali ke jalan Allah dan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Tengok apa kelemahan kita, maafkan antara kita, jadi orang yang sentiasa memaafkan. Jangan jadi orang yang ghalidul qalb, hati yang keras, suka cari musuh, suka cari gaduh. Baik sangka dengan jiran, suami, anak bini kita, insya-Allah kita akan bahagia dan rasa macam tidak ada stres. Sebab apa? Sebab kita jadi orang yang sentiasa baik sangka berdoa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lupa, tuan-tuan,